Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Salatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. قال الله تعالى في كتابه العزيز: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قل إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم bima kuntum ta'malun. Yang bermaksud, katakanlah wahai Muhammad, sesungguhnya kematian yang selalu kamu lari daripadanya itu, maka sungguhnya kematian itu akan datang kepada kamu. Kemudian kamu akan dibawa kembali kepada Allah yang mengetahui perkara ghaib dan yang nyata. Lalu Allah Ta'ala akan menceritakan kepada kamu dengan apa yang telah kamu kerjakan. Sadaqallahul Azim. Surah Al-Jumu'ah. Muslimah hadirin hadirat, ibu-ibu, bapak-bapak yang dirahmati Allah sekalian, alhamdulillah sekali lagi kita dipertemukan oleh Allah. Mudah-mudahan malam ini, majlis ini diberkati, dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, insya-Allah. Allahumma amin. Sayyidina Amr bin Al-As radhiyallahu anhu pernah digelar sebagai singa Arab. Orang yang mahir tipu helah peperangan, ahli strategi peperangan. Di sana kematian dia ketika bergelut dengan sakaratul maut. Tiba-tiba anak dia datang berkata, wahai ayahku, boleh kamu cerita kepada aku kematian? Sempat lagi anak dia pergi tanya ayah dia pasal kematian. Sebab nak tahu kematian orang yang sedang berhadapan dengan saat itu. Sebab mati-mati ni orang yang tak kena pada tempat dia tak nak cerita. Lalu jawab Sayyidina Amr bin Al-As radhiyallahu anhu, wahai anakku sayang, demi Allah, seolah-olah gunung dunia duduk atas dada aku sekarang. Gunung dunia diletak atas dada aku sekarang. Dan seakan-akan aku bernambah mengikut saluran panjang kerana terlalu sesak nafas. Angin tak lepas pun tak lepas. Itulah gambaran sakaratul maut yang dicerita di kampung oleh Sayyidina Amr bin Al-As radhiyallahu anhu. Cuba bayang bebanang seseorang pun dunia duduk atas dada, menanggung bebanang berat gunung atas dada. Sebut kita manusia yang kata gunung,
letak tongkeh tak ada tengok balik rumah. Bagi anak tua tu rakat tongkeh tak ada daya nak rasa macam mana sebelum tu wasiat dulu. Begitu cuba kita renung fikir dalam bagaimana bebanang seseorang. Searah nak keluar jasadnya, aku nak keluar badan ni. Ibarat penambah mengikut saluran lumba jarum. Kerana terlalu sesok nampak. Dan cek di dada dah, sanggup ditekuk. Tarik tak lepas, lepas pun tak lepas. Sedangkan cerita kau sesama demam seselima hak tu pun tak agak seluruh badan. MC tak ada kerja, tak ada keluar bilik, terletak atas kaki, pening, lemah seluruh tubuh tidak bermaya. Itu baru cerita tersumbat hidup. Ini cerita tersumbat nafas. Saat roh nak keluar jasadnya, roh nak keluar badan. Sayyidina Amr bin Al-As radhiyallahu anhu di saat kematian dia menangis terhenti. Sehingga orang ada keliling dia waktu itu merasa heran. Sebab apa sahabat Rasulullah ni menangis sungguh-sungguh saat kematian dia. Lalu anak dia datang hiburkan hati dia. Wahai ayahku, tidakkah kamu sudah beragama Islam? Tidakkah kamu di sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Tidakkah Rasulullah pernah melantik kamu menjadi ketua pasukan perang kaum muslimin? Tidakkah kamu sudah berhijrah bersama Rasulullah ke Madinah? Tidakkah kamu ini penakluk negeri Mesir? Bila dengar kata-kata anak dia, cuba hiburkan hati dia atas jasa-jasa dia yang banyak dalam Islam ini. Tiba-tiba dia balik muka dia ke dinding. Dia tak layan orang yang ada di sini. Dia menangis di sebab kita ni manusia, bila lagi nak menangis? Kalau tak menangis saat roh nak keluar jasadnya, roh nak keluar badan. Waktu tu semua orang akan menangis. Orang baik menangis, orang soleh menangis, orang jahat lebih-lebih lagi. Orang baik, orang soleh dia akan menangis, menyesal bila memikirkan peluang buat kebaikan, rupanya lebih banyak lagi. Tapi sekadar buat sekadar itu sahaja, walaupun sudah dikategori sebagai orang soleh. Sebenarnya orang yang jahat, fajir, kufur, ini lebih-lebih menyesal, menangis sampai keluar nyawa daripada badan. Qala rabbi irji'un la'ali a'malu salihan fima taraktu kalla innaha kalimatun huwa qailuha wa min wara'ihim barzakh ila yaumi yub'ats. Ada berkata orang kafir ni, bila kematian mendatangi mereka, Tuhanku kembalikan semula aku ke dunia agar aku buat apa yang aku tinggal dahulu. Itu beriman kepada Allah Ta'ala, beramal soleh. Kalla
Tidak sekali-kali kata Allah. Innaha kalimatun huwa qailuha. Itu hanyalah perkataan semata-mata, permintaan semata-mata. Wa min warahim barzakh ila yaumi yub'atsun. Sedangkan di belakang mereka ada barzakh, dinding, sampai hari mereka dibangkitkan. Atau dinamakan alam itu alam barzakh, alam kubur. Sebab bila roh keluar jasad, nyawa keluar badan, Allah Ta'ala dinding dunia ni tak nampak dah. Hilang dunia serta-merta. Walaupun jasad masih atas dunia, walaupun jasad masih di rumah dalam pelukan keluarga tercinta, tapi dunia sudah berakhir habis. Sebab abadahu fa'akbarah, kemudian Allah matikan manusia ke bumi ke dalam kubur. Tengok menangis anak bini sama bengkok mata, tengok mata. Si mati, buat bodoh punya. Mana kasih sayang? Mana yang kata anak dia harta yang bernilai, isteri ni harta yang paling bernilai? Mana? Tak ada habis. Aksiru bin zikri hasibillah. Berbanyakkanlah kamu sebut dengan perkara yang kamu memusnah, menghancur, menghilangkan seluruh kelezatan kenikmatan, iaitu al-maut, kematian. Tak balik semula ke dunia, tak beriman, tak amal soleh. Dah tamat tempoh masanya. Merayu, merau nak balik dunia, tak boleh. Fayaqul rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqu wa akun minas solihin. Kalau dah dilewatkan sikit lagi ajal pada suatu masa yang sekejap, nescaya aku akan bersedekah dan aku akan jadi orang soleh. Merayu orang mati nak balik dunia sekejap je, nak sedekah, nak buat amal soleh. Wa ila bainahum wa baina ma yashtahun. Surah. Dan dihadapkan mereka dengan apa yang mereka ingini. Kehendak orang mati nak balik semula ke dunia untuk beriman, beramal soleh ditanda oleh Allah Ta'ala. Tidak dilayak oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Sebab tempoh hidup dunia sudah berakhir. Sebetulnya nak balik dunia nak tengok anak bini. Ni ada pula kata, oh 3 hari pertama ni ada lagi di dunia ni. Oh tahlil 3 hari. Oh 7 hari ada lagi, tahlil 7 hari. Tahlil tak salah. Kita baca Quran, kita berzikir, kita berdoa kepada si mati, ini sangat-sangat digalakkan dalam agama. Dia menyokong agama, dia memberi manfaat kepada si mati. Tapi yang salah dia bawa paham bahawa roh tu ada dunia lagi. Dia nampak lagi keluarga dia, orang tahlil dia, orang hadiah yasin dia. Ini mengaruh. Ini tak ada dalil, ini bid'ah. Oh dia balik pula 40 hari, 40 hari tahlil pula. Sebut tahlil tak salah, salah dia mengatakan bahawa hak mati tu balik semula ke dunia. Wa min waraihim barzakhun ila yaumi yub'atsun. Di belakang mereka ada barzakh, dinding sampai hari kiamat boleh balik ke dunia. Tak saja harilah tak bertemu, sama-sama suara pun tak ada. Oh 100 hari balik pula, oh tahlil pula 100 hari. Mulai Khamis Minggu. Kok salah duk kata bahawa dia balik, duk faham dia balik. Oh mana jemaah dia balik.
awak faham, kau mati tu balik ke dunia. Mati ni roh jasad dua-dua berpindah handap, walaupun nampak jasad ke atas dunia ni. Oh, hari raya balik pula, tengok anak bini pakai baju raya dah, bahagia dah, sedih ke tidak. Itu salah, mengaku khurafat. Beda kau. Wa min warahim barzakun ila yaumi yub'atsun. Di belakang mereka ada barzakh dinding sampai hari mereka dibangkit. Tak balik untuk beriman, tak boleh hamba soleh, tak boleh sementara nak balik untuk temu anak bini. Sama-sama suara nak dengar pun tak boleh. Jadi Sayyidina Abu bin Al-As radhiyallahu anhu dia menagih semua dia. Lama kemudian dia balik semula muka dia kepada orang yang ada di sisi dia waktu itu. Lalu dia kata, sesungguhnya aku telah melalui kehidupan ini 3 masa 3 peringkat. Rupa-rupanya sahabat Nabi di saat kematian dia, sebab lagi dia muhasabah seluruh perjalanan hidup dia. Daripada awal kehidupan sampai saat nak menghembuskan nafas terakhir, yang lagi dia muhasabah perjalanan hidup dia. Dia bahagi pada 3 perjalanan hidup dia. Sahabat ni umur dia panjang. Zaman hayat Nabi dia ada, zaman Sayyidina Bakar dia ada, Sayyidina Umar dia lagi, Sayyidina Utsman dia lagi, Sayyidina Ali dia lagi, zaman Muawiyah pun ada lagi. Pasal pertama kehidupan, dia cerita pasal pertama kehidupan, iaitu zaman jahiliyah, zaman kafir. Waktu itu kata Sayyidina Abu, Islam yang aku tak tahu dan aku tak beda. Orang yang paling aku benci, orang yang paling aku bermusuh waktu itu adalah Rasulullah SAW. Kalau waktu itu aku ada peluang untuk bunuh Nabi SAW, nescaya aku akan lakukan waktu itu. Dia kata pasal pertama kehidupan zaman kafir, zaman jahiliyah dia menganggap hari itu orang apa paling dia bermusuh atau muka bumi apa paling dia benci Nabi SAW. Kalau ada peluang waktu itu untuk bunuh Nabi, dia pasti bunuh dia ada. Sekiranya aku meninggal ketika itu, pastilah aku dipenghuni neraka jahanam. Inilah yang dia menangis, tak henti-henti menangis semahu-mahunya, sebab memikirkan perjalanan hidup suatu ketika dahulu pernah berada di tepi juga neraka. Bahayanya saat tu kalau mati waktu tu daiman abada, selama-lama duduk dalam api, tak keluar dah. Daiman abada, selama-lama dibakar dalam api neraka. Itulah yang dia menangis sungguh-sungguh memikirkan saat satu ketika dahulu duduk tepi juga neraka. Pasal kedua kehidupan, aku masuk Islam, kata dia. Aku datang ke Madinah, bertemu Rasulullah SAW. Cerita ni tahun ke-7 Hijrah. Kalau tak silap datang oleh Al-Walid. Dia datang ke Madinah, aku datang ke Madinah, bertemu Rasulullah. Tiba-tiba baginda sambut kedatangan aku. Kawan
watak Nabi SAW walaupun Sayyidina Amr ni zaman jahiliyah, dia zaman Mekah, dia cukup jahat, cukup hebat, tipu hendak dia untuk kenakan orang Islam di Mekah. Tiba-tiba bila tahu Sayyidina Amr nak datang waktu tu, Nabi tunggu, Nabi sambut dengan layan, nak lembut kasih sayang. Nabi hulur tangan nak bersajak, Nabi hulur tangan nak bersajak. Lalu aku sambut salam bagi dia SAW. Tiba-tiba Nabi pegang erat tangan aku. Bila berserah tu Nabi pegang kuat tangan dia. Lalu Nabi tanya, ada apa dengan kamu wahai Amr? Maknanya Nabi dah boleh baca dah, tengok muka wajah Sayyidina Amr waktu tu ada persoalan bermain dalam fikiran dia. Ada apa dengan wahai Amr? Lalu jawab Sayyidina Amr, aku nak minta satu syarat. Nabi tanya, syarat apa? Syarat aku, Allah Ta'ala bersedia mengampuni semua dosa-dosa. Zaman kafir, zaman jahiliah, zaman jahat aku dulu, tak nak ampun semua dosa. Lalu Nabi senyum. Nabi kata, wahai aku sedalah taubat menghapuskan dosa-dosa. At-taibu minaz zambi kaman la zambalah. Orang taubat daripada dosa macam kata dosa Nabi mudahnya Islam ni. Membuat dosa pun taubat, astagfirullah, habis dosa. Dan Islam menutupi kesalahan di zaman silam dengan mengucap 2 kalimah syahadat. Semua dosa terdahulu diampun oleh Allah Ta'ala, dipandang, dibersihkan oleh Allah Ta'ala. Orang kafir bila dia ucap 2 kalimah syahadat je, walaupun penghujung umur dah, puluh tahun hidup atas dunia kafir, saat akhir dia ucap 2 kalimah syahadat, semua dosa dia automatik diampun oleh Allah Ta'ala, daripada dibersihkan oleh Allah Ta'ala. Pokok kau nak masuk orang kafir, bila dia ucap 2 kalimah syahadat, dosa semua dipandang oleh Allah. Kebaikan kau buat zaman kafir semua dia fikir. Oh dia tolong kau, dia sedekah. Waktu kafir tak dikira, bila ucap 2 kalimah syahadat aja, kau baik dia semua dikira. Lalu aku masuk Islam. Ada sudah senang mengucap 2 kalimah syahadat. Ketika itu, maka setelah masuk Islam, bersahabat dengan Rasulullah, sentiasa berdampingan dengan Rasulullah, berjuang berjihad dengan Rasulullah. Kata Sayyidina Amr, orang yang paling aku cinta, yang paling aku kasih atas muka bumi ini adalah Rasulullah SAW. Pasal pertama hidup, kau paling dia benci Rasulullah Nabi Muhammad. Waktu dia kata, tak nak aku mati neraka Jahannam, aku masuk neraka. Pasal kedua hidup setelah masuk Islam ni, setelah bersahabat Rasulullah ni, dia kata orang yang paling aku cinta, kasih sepenuh hati, sekuat hati, sedalam hati ni Rasulullah. Kata Sayyidina Amr, tak pernah mata aku bertentangan dengan mata Nabi SAW. Ketika jadi sahabat Rasulullah SAW, mata dia dengan mata Nabi tak pernah bertentang. Sebab malu, rasa rendah diri dengan kewibawaan Rasulullah. Kalau kamu
minta aku cerita tentang sebab Rasulullah, aku tak boleh nak cerita. Sebab mata aku tak boleh buat tentang dengan mata Rasulullah. Nak cerita kasihnya, sayangnya, hormatnya, sanjungnya Rasulullah. Di sini Sayyidina Amr bin Al-As radhiyallahu anhu kata Sayyidina Amr, kalau saat itu aku mati, berkemungkinan besar aku akan penghuni syurga. Keyakinan dia kalau mati waktu itu, waktu hidup bersama Rasulullah, mendapat kasih sayang rahmat Allah, pendampingan Rasulullah ni, kalau kata mati waktu itu, pastilah yang sembahyangkan jenazah dia Rasulullah. Pastilah yang mendoakan dia, Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afi wa'afu anhu. Ya Allah, ampunilah dia, rahmatilah dia, maafkanlah kesalahannya. Pastilah doa orang itu tidak ditolak oleh Allah Ta'ala, iaitu Nabi Muhammad SAW. Dan pastilah orang yang didoakan itu mendapat keampunan rahmat, kemaafan daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Berkemungkinan suatu ini penghuni syurga, ahli syurga. Fasa ketiga kehidupan. Namun saya masih bukan disayang kata saya. Aku tak mati bersama Rasulullah. Aku tak mati di dalam hayat hidup Nabi SAW. Aku kata tak dia umur dia panjang. Lepas Nabi wafat tu, Pak Khulafa Ar-Rasyidin itu dia hidup, dia ada lagi. Bahkan selepas itu dia ada lagi, sama Muhammad ada lagi. Namun sayang, 1000 kali sayang. Kata Sayyidina Abu, dunia sempat mempermainkan perjalanan hidup aku. Aku tak mati bersama Rasulullah, sehingga dunia sempat mempermainkan perjalanan hidup aku. Dia merasakan setelah wafatnya Nabi SAW, Nabi tak ada dah. Waktu ada Nabi SAW, Nabi dah segala-galanya. Sahabat sami'na wa ata'na, sami'na wa ata'na. Berlaku apa-apa masalah, Rasulullah temu Rasulullah, dengar apa perintah Rasulullah, keputusan Rasulullah. Jadi sahabat bersatu hati, senang selesai masalah. Tapi selepas wafatnya Rasulullah, Nabi tak ada dah. Sehingga akhirnya berlaku perpecahan di kalangan sahabat. Bukan sekadar berpecah, berbalah. Bukan sekadar berbalah, berperang. Kerana fitnah. Berlakunya peperangan Al-Jamal, berlakunya peperangan Siffin antara Sayyidina Ali dengan Muawiyah. Dunia sempat mempermainkan perjalanan hidup aku, sehingga berperang sahabat. Ketika peperangan Siffin, Muawiyah, Sayyidina Abu duduk di pihak Muawiyah. Dialah yang menggunakan helah sebab dia pakai serti perang, pakai tipe helah peperangan. Yang menggunakan helah menjatuhkan Sayyidina Ali sebagai khalifah, menaikkan Muawiyah. Walaupun dia sudut sejarah dia Muawiyah di pihak yang salah, Sayyidina Ali di pihak yang benar, tapi kita tak dihina Muawiyah. Begitu Sayyidina Amr bin Al-As radhiyallahu anhu. Sebab ada hadis Nabi SAW, la tasubbu ashabi, jangan kamu juga sahabat. Pernah orang tanya Abdullah bin Mubarak, mana afdal, Muawiyah bin Abi Sufyan dengan Ummu Abdul Aziz? Muawiyah bin Abi Sufyan sahabat Nabi, tapi berperang dengan Sayyidina Ali. Dia dianggap buruk, orang yang memberontak kerajaan Islam yang sah, dianggap buruk. Sayyidina Ali, Ummu Abdul Aziz, dia ni pemerintah yang adil, sehingga ulama akan sifatkan dia Khalifah Rasyidin yang kelima, menyambungkan
dengan 4 orang sahabat Nabi Khulafa Ar-Rasyidin, Sayyidina Abu Bakar, Utsman, Ali radhiyallahu anhu. Pribadi kehidupan pemerintahan dia. Sehingga zaman dia berlakunya keberkatan yang luar biasa, turun daripada keluar daripada bumi, sehingga manusia jadi senang dan kaya raya. Nak cari orang untuk sedekah pada zaman dia. Orang tanya Abdullah bin Mubarak, mana afdal? Muawiyah bin Abi Sufyan, Ummu Abdul Aziz. Jawab Abdullah bin Mubarak mudah dia. Dia kata, Muawiyah bin Abi Sufyan, dia pergi ke medan perang, berperang memperjuangkan Islam bersama Rasulullah, dan dia pertahankan batang tubuh Nabi SAW di medan perang seperti sahabat-sahabat yang lain. Ummu Abdul Aziz ni walaupun hebat macam mana dia tak pernah hidup sesama dengan Nabi. Dia tak pernah pergi berperang dengan Nabi. Dia tak pernah mempertahankan jasad Nabi sebagaimana dilakukan oleh Muawiyah ketika berperang bersama Rasulullah di medan. Muawiyah dia sembahyang di belakang Rasulullah. Ketika Nabi sebut Sami Allahu liman hamidah, Muawiyah berkata Rabbana lakal hamd. Kata Abdullah bin Mubarak, kemuliaan apa tu lagi selepas daripada itu? Nak cari kemuliaan apa lagi? Nak banding dengan kemuliaan Allah sembahyang belakang Nabi. Nabi teriman, dia makmum. Ummu Abdul Aziz hebat macam mana dia tak pernah makmum pada Nabi. Dia tidak pernah berimankan Nabi sembahyang sebab dia tak pernah hidup bersama dengan Nabi. Anak cerita ni dah kedudukan sahabat teramat tinggi, nak banding dengan kemuliaan. Segunung kita beri sumbangan kepada Islam, tak akan sama walaupun secukup sumbangan kepada sahabat. Jadi kata saya nak, dunia sebab mempermainkan perjalanan hidup aku. Sekarang ni saat nak berhubung kenapa terakhir ini. Aku tak tahu dah sekarang ni. Sekiranya aku mati sekarang ni, aku masuk syurga ataupun dihubang ke neraka. Tu kalau dia menangis sungguh-sungguh tadi. Pasal pertama kehidupan jelas dah sama kafir. Zaman musuh dengan Rasulullah, tak ada mati neraka. Pasal kedua kehidupan, cinta kepada Rasulullah sepenuh hati, hidup bersama Rasulullah, kalau mati disembahyang kepada Rasulullah, keyakinan dia penghuni syurga, dia masuk syurga. Ada pasal ketiga kehidupan, berlaku fitnah yang dahsyat sehingga sahabat berperang dengan sama-sama sahabat. Kata Sayyidina Abu Bakar, tak tahu di mana aku selepas ini, sama ada aku dimasukkan ke syurga atau dikumbang ke neraka. Namun begitu kata Sayyidina Abu, aku masih memiliki kalimah yang sangat-sangat aku perlukan ketika menghadap Allah Azza wa Jalla, yaitu kalimah La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Lalu dia genggang kedua tangan dia ketika itu dia menghembuskan apa yang terakhir. Ulama menceritakan ketika orang mandikan jenazah, orang cuba buka libatan jari jemari dia. Setiap kali orang buka libatan jari jemari dia tertutup balik. Buka tertutup, buka tertutup. Seolah-olah dia pegang sesuatu yang dia akan lepaskan untuk selama-lamanya, yaitu kalimah La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Akhirnya Allah tak mampu lagi nak buka jari jemari dia. Yang memegang kuat kalimah La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, akhirnya orang mandikan dia, kabarkan dia, sembahyangkan dia, kebumikan dia, dan kadang kedua
tangan dia memegang kalimah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Benar firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Ibrahim ayat 27. Yusabbitullahu alladhina amanu bil qawli tsabiti fil hayati dunya wal akhirah. Wa yudhillullahu adh-dhalimin wa yaf'alullahu ma yasha. Yang bermaksud Allah Ta'ala menetapkan orang-orang beriman dengan kata-kata yang tetap la ilaha illallah dalam kehidupan dunia dan akhirat. Dan Allah menyesatkan orang-orang yang zalim dan dia akan buat apa yang dikehendaki. Mudah-mudahan Allah Ta'ala tetapkan iman kita, tetapkan pendirian kita, tetapkan kata-kata kita la ilaha illallah Muhammad Rasulullah dunia sampai ke akhirat. Barang siapa yang mengakhirkan kalam la ilaha illallah dakhala jannah, dia akan masuk syurga. Mudah-mudahan Allah Ta'ala permudahkan akhir kehidupan kita dengan la ilaha illallah. Barakallahu li wa lakum sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Salatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna bima yanfa'una. Allahumma zidna 'ilman fahma. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Sallallahu alaihi Muhammadin wa ala alihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.